Hai, Assalamualaikum. Apa khabar semua murid? Bertemu lagi kita pada hari ini dalam pelajaran Bahasa Melayu tahun 5 Maju. Pada hari ini murid-murid akan belajar unit 18 yang bertajuk Taman Herba Sains. Cikgu harap semua murid telah pun bersedia. Jom kita mulakan pelajaran kita pada hari ini. Baiklah, sebelum kita teruskan pelajaran, mari lihat terlebih dahulu standard kandungan yang akan kamu pelajari pada hari ini, iaitu 3.3 kamu akan belajar menghasilkan penulisan. Seterusnya, standard pembelajaran pada hari ini ialah 3.3.2 kamu akan belajar mengedit dan memurnikan perenggan dari aspek ejaan, tanda baca, penggunaan imbuhan, penggunaan kata dan struktur ayat. Baiklah, seterusnya mari kita lihat apakah objektif pembelajaran pada hari ini. Pada akhir pengajaran dan pembelajaran secara PDPR, cikgu harapkan semua murid akan dapat mengenal pasti kesalahan ejaan, tanda baca dan imbuhan yang terdapat dalam petikan. Yang kedua, mengedit ejaan, tanda baca dan imbuhan dalam petikan dengan betulnya. Dan seterusnya, yang ketiga, memurnikan petikan dengan ejaan, tanda baca dan imbuhan dengan betulnya. Seterusnya, mari kita lihat apakah kriteria kejayaan yang akan kamu dapat pada hari ini. Pada hari ini, murid-murid akan dapat mengedit ejaan, tanda baca dan imbuhan dalam petikan dengan betulnya. Dan yang kedua, memurnikan petikan dengan betulnya. Jadi, cikgu harap semua murid telah bersedia. Pastikan ada buku teks bersama dengan kamu, alat tulis dan buku catatan. Jom kita teruskan. Baiklah murid-murid, mari buka buku teks muka surat 138. Muka surat 138. Baiklah, inilah dia contoh petikan daripada buku teks muka surat 138. Jadi, mula-mula cikgu nak kita baca bersama-sama. Jadi, cikgu nak semua murid buka mulut, baca bersama-sama dengan cikgu. Jika kamu lihat pada paparan skrin ini, mungkin kurang jelas kerana saiz tulisan yang kecil. Jadi, cikgu nak kamu rujuk pada buku teks kamu saja dan baca bersama-sama dengan kamu. Baca dan teliti teks, kemudian edit dan murnikannya dari segi ejaan, tanda baca dan imbuhan. Tulis jawapan dalam buku latihan. Jadi itu adalah arahannya. Baiklah, mari kita baca bersama-sama. Dunia Sains, Taman Herba Sekolah. Jasin 20 Jun. SK Seri Makmur telah mengadakan acara perasmian Taman Herba Sains pada minggu lepas. Taman itu telah diusahakan oleh anggota Kelab Sains. Taman itu diwujudkan untuk memberi murid pendidikan tentang khasiat tumbuhan herba. Oleh itu, terdapat pelbagai jenis tanaman herba dan organik yang mampu mengobati beberapa masalah kesihatan secara tradisional di situ. Projek Taman Herba itu melibatkan kerjasama pelbagai pihak. Misalnya, bekalan anak pokok dan benih diperoleh daripada Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia atau MARDI dan sumbangan penduduk setempat. Pihak sekolah dan murid pula melakukan penyelenggaraan taman. Kita berharap agar tanaman herba ini dapat dimanfaatkan oleh murid semasa proses pembelajaran sains di sekolah, terutamanya dalam penyelidikan dan inovasi. Pesan guru besar dalam ucapan perasmian.
Mengikut tinjauan, didapati hampir 50 jenis tanaman pokok herba, sayuran dan buah herba di taman itu. Antara pokok yang bertanam termasuklah tongkat ali, kacip Fatimah, stevia, pegaga, durian Belanda dan mulberry. Info sains tentang manfaat tumbuhan juga dipamerkan bagi dimudahkan kefahaman murid. Aktiviti luar bilik darjah seperti itu menjadikan murid lebih dihargai khazanah alam semula jadi. Baiklah murid-murid, itulah dia contoh petikan yang telah pun kita baca sebentar tadi. Baiklah, mari kita lihat apakah pengisian petikan yang kita baca sebentar tadi. Tajuknya ialah Taman Herba Sekolah. Petikan ini sebenarnya ialah petikan format berita. Ini ialah petikan berita. Ada format berita di situ. Jasin 20 Jun dan kemudian ada tanda sempang. Itu ialah format berita. Jadi sekolah apa yang mengadakan, sekolah siapa yang mengadakan acara perasmian ni Taman Herba? SK Seri Makmur telah mengadakan acara perasmian Taman Herba Sains pada minggu lepas. Jadi siapa yang mengusahakan Taman Herba ni? Sebenarnya Taman Herba ni diusahakan oleh anggota kelab sains sekolah itu. Jadi mengapa Taman Herba ni diwujudkan? Untuk apa? Memberi murid pendidikan tentang khasiat tumbuhan herba. Jadi terdapat banyak jenis tanaman herba dan organik yang dapat mengubati beberapa masalah kesihatan secara tradisional. Jadi mereka tanam pokok-pokok di situ kerana pokok-pokok herba ni sangat berkhasiat. Baiklah, seterusnya. Siapa yang mengusahakan tanaman ini? Jadi projek Taman Herba ini sebenarnya melibatkan kerjasama daripada pelbagai pihak. Jadi contohnya Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia iaitu MARDI dan juga sumbangan penduduk setempat telah memberi bekalan anak pokok dan benih untuk Taman Herba Sekolah itu. Jadi pihak sekolah dan murid pula tadi sumbangan daripada penduduk setempat dan juga MARDI. Manakala pihak sekolah dan murid-murid pula mengusahakan penyelenggaraan taman. Jadi kemudian guru besarnya berharap dan berpesan kepada murid-murid dalam ucapan perasmian projek Taman Herba itu. Beliau berharap agar tanaman herba ini dapat dimanfaatkan. Maksud dimanfaatkan ialah dapat digunakan sebaik-baiknya oleh murid semasa proses pembelajaran sains di sekolah, terutamanya dalam pendidikan dan inovasi. Jadi sangat bermanfaat Taman Herba Sains ini. Mengikut tinjauan, ada 50 jenis tanaman pokok herba, sayuran dan buah herba di taman itu. Antaranya ialah tongkat ali, kacip Fatimah, stevia, pegaga, durian Belanda dan mulberry. Semuanya sangat berkhasiat dan bermanfaat. Jadi, info sains tentang manfaat tumbuhan juga dipamerkan. Cuba awak tengok dekat bawah tu, dekat bawah gambar yang kedua tu, dia ada tulis nama-nama pokok. Jerangau, tongkat ali. Jadi beri pendedahan kepada murid-murid tentang rupa fizikal pokok tersebut. Jadi murid tahulah bentuk pokok tu macam mana. Jadi di samping memberi pendedahan kepada murid, murid-murid juga dapat memberi kefahaman kepada murid-murid. Jadi aktiviti luar darjah seperti itu menjadikan murid lebih betul ke dihargai khazanah. Sebenarnya lebih menghargai, mengenali alam semula jadi kita. Jadi itulah dia maksud ataupun pengisian petikan yang kita baca sebentar tadi. Mari kita lihat slide seterusnya.
Baiklah, sekarang apa yang perlu kamu buat ialah edit dan murnikan teks dari segi kesalahan, ejaan, tanda baca dan imbuhan. Sebenarnya petikan yang kita baca sebentar tadi ada beberapa kesalahan dari segi ejaan, tanda baca dan imbuhan. Jadi di sini kamu perlu edit, maknanya kamu kena cari kesalahan tu, betulkan kesalahan tu, kemudian murnikan. Murnikan ialah salin semula petikan tersebut dalam ejaan, tanda baca dan imbuhan yang betul. Jadi itu maksudnya murnikan. Baiklah, yang pertama, cikgu cari, cikgu tunjukkan kepada kamu apa kesalahan. Contoh kesalahan dalam ayat ni. Tengok dalam ayat ni. Taman itu telah diusahakan oleh anggota kelab sains. Apa yang salah di sini? Kalau taman huruf besar, betul, telah diusahakan betul oleh siapa? Anggota kelab sains. Kelab sains, nama kelab tu mesti dieja dengan huruf besar, dah betul lah tu. Tetapi kesalahan di situ ialah apa dia? Ya, anggota. Ada ke ejaan anggota? Sebenarnya ada 2G sepatutnya. Jadi jawapannya ialah anggota. Okey, baik. Sebut sekali lagi sama-sama murid. Anggota. Jadi itulah dia jawapannya, ya. Baik, kita lihat ayat seterusnya. Baiklah, ayat ini masih lagi dalam perenggan yang pertama. Dalam perenggan yang pertama, taman itu diwujudkan untuk memberi murid pendidikan tentang khasiat tumbuhan herba. Taman itu diwujudkan untuk memberi murid pendidikan tentang khasiat tumbuhan herba. Apa kesalahan di situ? Ya, cuba lihat ejaan tumbuhan. Kalau tak ada imbuhan an di belakang, dia punya perkataan ialah tumbuh. Betul ke ejaan tumbuh tu? Sekarang perkataan imbuhan. Imbuhan tu tak salah, tapi ejaan tu yang salah. Apa ejaan? Ejaan tumbuh tu yang salah. Sepatutnya ya, tumbuhan, bukan BO, tetapi BU. Itu jawapan yang tepat, ya. Baiklah, seterusnya masih lagi dalam perenggan pertama. Oleh itu, terdapat pelbagai jenis tanaman herba dan organik yang mampu mengobati beberapa masalah kesihatan secara tradisional di situ. Terdapat banyak kesalahan di sini. Lebih daripada satu ejaan. Kesalahan ejaan. Mari kita lihat satu persatu. Mula-mula, apa ejaan yang salah? Ya, jenis. Sepatutnya jenis. Jenis. Baiklah, baris pertama. Ada lagi kesalahan? Ya, ada lagi kesalahan dalam baris pertama, iaitu organik. Bukan nenek, bukan nik. Sepatutnya organik. N-I-K. Cuba semak betul, ya. Organik. Baiklah, seterusnya untuk baris yang kedua, apa kesalahannya? Mengobati. Mengobati. Sepatutnya apa? Mengobati. Jawapan sepatutnya ialah mengobati. Ada lagi kesalahan? Ada. Tradisional. Sepatutnya tradisional. S-I-O. Jadi nanti kamu semak semula, buka semula video ni dan semak semula kesalahannya. Baiklah, mari kita lihat ayat seterusnya. Baiklah, sekarang ini ialah perenggan yang kedua. Projek Taman Herba itu melibatkan kerjasama pelbagai pihak. Ada tanda seru kat situ. Betul ke? Cuba tengok perkataan di depan. Ada tak? Kalau kata seru, dia mesti mula dengan perkataan oh, wah, nah. Apa lagi? Amboi, aduhai, syabas, tahniah. Tapi tak ada. Tak ada perkataan-perkataan tu. Boleh ke kita guna kata seru? Ya, tidak boleh. Jadi kata seru tu ialah tanda baca. Kesalahan tanda baca. Jadi apa sepatutnya? Tanda baca apa sepatutnya? Ini ialah ayat penyata, ayat biasa saja. Jadi mari kita lihat.
apa sepatutnya di hujung tu? Cikgu gantikan dengan tanda nokta sebab dia ialah ayat penyata, bukan ayat seruan. Kalau ayat penyata mesti tanda nokta. Jelas ya murid-murid? Baik, sekarang kita masih lagi pada perenggan yang kedua. Baca sama-sama. Misalnya, bekalan anak pokok dan benih diperoleh daripada Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia atau MARDI dan sumbangan penduduk setempat. Apakah kesalahan di sini? MARDI itu awak nampak tak? M-A-R-D-I huruf besar kan? MARDI itu ialah kata singkatan daripada Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia. Jadi, setiap huruf depan ni mesti huruf besar. Tengok ya, A itu kesalahan di situ. Jadi, seterusnya P penyelidikan, P itu pun salah. K kemajuan salah, P pun salah. Jadi di sinilah kesalahan apa? Kesalahan tanda baca. Sepatutnya huruf besar lah ni. Apa yang salah di sini? Kalau nama orang, nama tempat, mesti huruf besar. Jadi jawapan yang sepatutnya satu lagi M, huruf besar. Jadi jawapan sepatutnya ni dia. Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia. Pada awal perkataan, awal setiap perkataan tu mesti huruf besar. Jelas ya murid-murid? Baiklah, seterusnya mari kita baca bersama-sama perenggan yang ketiga. Perenggan ketiga. Kita berharap agar tanaman herba ini dapat dimanfaatkan oleh murid semasa proses pembelajaran sains di sekolah, terutamanya dalam penyelidikan dan inovasi. Pesan guru besar dalam ucapan perasmian. Baiklah, dalam perenggan ini ayatnya, susunan ayatnya dah betul dah. Jadi apa agaknya kesalahan di sini? Cuba kamu lihat. Ayat ini disampaikan ataupun ayat ini merupakan pesanan daripada guru besar. Jadi guru besar dia bercakap, kita berharap. Jadi kalau ayat begini, kita panggil cakap ajuk lah ni. Okey. Jadi cuba kamu lihat pada tanda pengikat kata di hadapan. Dia ada satu saja kan? Kemudian begitu juga di belakang selepas inovasi ada tanda koma dan penutup kata, pengikat kata pun satu juga. Macam satu saja tanda komanya. Sebenarnya salah ni. Apa yang salah? Di hadapan dan di belakang pengikat katanya salah. Nanti kita semak selepas ni apa kesalahannya. Apa sepatutnya. Baiklah, seterusnya. Awak cuba kamu tengok pada perkataan inovasi. Selepas perkataan inovasi ada tanda koma. Jadi selepas tanda koma ialah perkataan pesan. Jadi perkataan pesan ni juga ada kesalahan di sini, iaitu huruf besar. Sepatutnya lepas tanda koma mesti huruf kecil. Begitu juga dengan guru besar. Kenapa guru besar ni? Apa kesalahannya? G dengan P ni. Ni ialah kesalahan. Ini ialah huruf kecil. Sepatutnya guru besar mesti huruf besar. Jadi inilah dia contoh jawapannya. Jadi cuba awak tengok. Kalau tanda pengikat kata mesti ada dua tanda koma atas dan tanda koma belakang tu. Nampak? Itu namanya tanda pengikat kata. Pembuka kata dan penutup kata. Mesti ada dua. Kemudian pesan P huruf kecil, G huruf besar dan B huruf besar. Itulah dia. Jelas ya? Baiklah, ni ada satu petikan ni, perenggan yang keempat, yang terakhir ni. Ada kesalahan di sini. Mari baca bersama-sama. Mengikut tinjauan didapati hampir 50 jenis tanaman pokok herba, sayuran dan buah herba di taman itu. Ada apa kesalahan di situ? Ya, didapati. Sepatutnya terdapat hampir 50 jenis tanaman. Itu jawapannya. Baiklah, seterusnya ayat kedua. Antara pokok yang bertanam termasuklah tongkat ali, kaci fatimah, stevia, pegaga, durian Belanda dan mulberry. Apa kesalahan di situ? Antara pokok yang bertanam. Kalau bertanam maksudnya pokok tu dah sedia ada tanam. Salah tu. Siapa yang tanam pokok tu? Tadi kita baca siapa? Murid-murid dan guru-guru yang tanamkan. Jadi sepatutnya
bertanam tu salah. Kesalahan imbuhan di sini. Sama juga yang tadi didapati tu. Kesalahan imbuhan. Sepatutnya imbuhan terdapat. Jadi di sini bertanam. Imbuhan awalan tu yang salah. Sepatutnya ditanam. Bukan ber tetapi di. Baiklah, seterusnya. Mari kita baca ayat seterusnya. Info sains tentang manfaat tumbuhan juga dipamerkan bagi dimudahkan kefahaman murid. Betul ke bagi dimudahkan? Ada kesalahan imbuhan juga di situ. Dimudahkan kefahaman. Salah. Sepatutnya apa dia? Okey, cikgu gariskan terlebih dahulu. Imbuhan di itu salah. Imbuhan kan kat belakang tu betul. Akhiran kan tu. Sepatutnya memudahkan. Imbuhan di itu salah. Sepatutnya memudahkan. Baik, ayat seterusnya. Aktiviti luar bilik darjah seperti itu menjadikan murid lebih dihargai. Betul ke murid yang lebih dihargai? Khazanah alam semula jadi. Murid dihargai ke khazanah alam semula jadi yang dihargai? Ya, sepatutnya murid ni khazanah alam semula jadi yang dihargai. Tetapi kalau ayat tu mulakan dengan murid, jadi murid lebih di tu, imbuhan awalan di tu salah. Sepatutnya ia menghargai. Itu jawapan yang tepat ya. Jadi jelas di sini dalam perenggan yang keempat ni ada 4 kesalahan perkataan berimbuhan. Jadi sepatutnya kita dah betulkan kesalahan imbuhan itu tadi. Baiklah murid-murid. Jadi kita dah bincang dah kesalahan dan kita dah editkan kesalahan itu tadi. Jadi sekarang apa tugasan yang perlu murid-murid lakukan? Pertama, baca semula petikan Taman Herba Sains, buku teks itu tadi, muka surat 138. Semak kesalahan ejaan, tanda baca dan imbuhan daripada petikan. Semak semula. Kemudian salin petikan dan masukkan ejaan, tanda baca dan imbuhan yang betul. Apa maksudnya? Maksudnya ialah kamu dah kenal pasti tadi. Kita dah bincang bersama-sama kesalahan tu tadi kan? Jadi sekarang kamu ambil buku tata bahasa 1 atau buku tata bahasa 2 ataupun buku catatan. Pilih mana-mana buku. Kamu salin semula petikan Taman Herba Sains ini. Ikut perenggannya tetapi jangan ikut kesalahannya. Mana perkataan yang salah? Ikut cikgu punya jawapan yang betul tadi. Itu maksudnya salin petikan semua tu sampai 4 perenggan tu kena salin. Tetapi mana yang salah tadi kamu edit dan kamu ni maknanya kamu murnikan. Murnikan kesalahan tersebut. Kamu masukkan jawapan yang betul. Maknanya kamu tak boleh hantar pada cikgu perkataan yang betul saja, tetapi mesti jawapan yang lengkap. Salin satu petikan tu semua sekali, ada 4 perenggan tu. Salin semuanya dan pastikan kamu telah pun membetulkan kesalahan dia. Yang mana perkataan yang kamu dah betulkan tu kamu gariskan. Kamu perlu gariskan jawapan dia. Jadi itu yang perlu kamu lakukan. Baiklah, seterusnya apa perlu kamu lakukan? Dah siap seperti biasa, ambil tugasan, gambar tugasan tadi yang telah siap dan hantarkan ke Padlet 5 maju untuk semakan. Senang, kamu hantar ke Padlet saja. Senang cikgu nak tanda. Baiklah, jelas ya semua murid? Baiklah murid-murid, kita telah pun sampai di akhir pelajaran pada hari ini. Seperti biasa, murid-murid STEPS iaitu murid SK Kimia yang efisien, progresif dan sukses ialah murid-murid yang sentiasa menghargai masa. Jadi itulah dia murid yang cemerlang. Selesai saja kamu menonton dan belajar bersama dengan cikgu video ini. Terus saja kamu buat tugasan yang telah cikgu arahkan tadi dan hantar tugasan ke Padlet. Jadi sekian saja pelajaran kita pada hari ini. Sehingga kita berjumpa lagi. Kita jaga kita. Terima kasih. Assalamualaikum.